Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya minta maaf lewat benar begini. Membuat aku nak turun buat aku. Apa ni pun lepas maya selalu dah. Makan buat kena makan sikit. Alhamdulillah, sebenarnya muka janji benar dah. Janji dengan apa puasa dengan cikgu Zamri tu kata nak hadir tu, jadi kalau tak hadir bahasa sakut benar lah. Jadi janji tu takut dimungkiri janji lah. Takut benar lah kalau dah janji. Kalau tak janji pakai mari tak apa. Maksudnya mari tak mari. Tak. Kalau kata janji nak mari takut. Takut lewat kejut ke orang. Itulah masalah. Alhamdulillah, pada pagi ni kita tengok juga sikit pelajaran kita. Minggu depan saya dah maklum tak hadir lah. Nak pergi luar kawasan. Maklum awal lah tu. Pada SCU pada Cikgu Zamri tu. Daripada mukaddimah pengenalan ilmu usuluddin. Daripada kitab yang dicadangkan ini, kalau ada pertukaran pun rasanya tak apa, sebab baru dalam mukaddimah pelajaran kita lah. Daripada nama-nama ilmu kalam, nama-nama ilmu tauhid yang disebut oleh para ulama, antaranya nama daripada ilmu aqaid, daripada perkataan aqadah yaqidu. Maknanya aqadah ni maknanya dia simpul. Oleh kerana itulah akidah ni kukuh. Bila sebut kata orang ada akidah, maknanya kukuh lah. Kalau cabut akidah, simpulan dia tu tak kuat. Itu maknanya aqadah, kena dia ikat. Perkataan aqadah tu dia simpul ataupun dia ikat. Jadi atas orang lah ikat lagu mana. Kalau orang tu sipu tak pandai, ikat pun tak kemah, bawa barang pun cabut lah. Acu kita bawa barang atas motosikal, buah kayu ke, buah barang atas lori ke lah. Acu kita ikat lebih kurang. Jawab dia tu balik kurang, jatuh berudu ada. Itu namanya ikat tu. Oleh kerana tu dah serba-serbi itu kena belajar berlaku. Bak ikat barang atas kenderaan pun kena belajar. Sipu jenis macam orang masuk masuk pengakak masuk pengakak jambori apa dulu kita ingat dulu zaman sekolah apa zaman tu pun ni adik kita entah pula. Dia ada bentuk-bentuk simpulan dia. Bukan simpulan bahasa. Simpulan tu dia ikat, cara ikat. Ikat gini mati, ikat mati orang panggil dah. Ikat kita boleh buka mudah, tarik. Macam-macam jenis ikat dah. Kalau kita belajar, kita pun tak reti nak ikat lah. Terlalu banyak. Jadi akidah ni maknanya ikat. Jadi ilmu akidah, ilmu kalam, antara lagi nama dia ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu yang membicarakan kalimah-kalimah. Kalamullah. Kalamullah. Jadi kalamullah tu daripada bahasa akidah. Kita tak cakap tentang ilmu kalam ni main apa nego betul-betul ada lah. Tapi orang yang ada akidah nego dia pun jadi gitu. Orang ada ilmu akidah, ilmu kalam, subuh-subuh jadi dia buat nego pun dia tak lalai dengan nego dia. Tengok gulu kita dia tebal di sana pun sejik mari ngomong. Tuan-tuan pun duk pergi baruh pun mari sejik. Itulah nama dia akidah. Kalau tak ada akidah tuan-tuan, dia main nego kan? Cara apa dah dia kata?
Masjid lagi pun tak apa. Aku nego, aku sibuk ni. Nah, urusan aku banyak ni. Kita nak tukar tuan-tuan dah. Manusia tu boleh tukar. Siapa na'udzubillah dia sanggup dia tukarlah urusan hidup dia dunia ni dengan apa? Akhirat. Dengan apa? Kehambaan kepada Allah. Tak ada masa nak cari Tuhan. Tak ada masa kita ni nak berjumpa dengan Allah. Tak ada masa kita nak melapangkan mari rumah dia. Terlalu sibuk kita dengan kerja. Jadi tuan-tuan ni antara orang-orang hebat amal lagi hebat di rumah tu. Maknanya antara kita ni kita kena sebutlah kita ni antara orang Tuhan, orang yang Allah Taala pilih. Kerana mari rumah dia. Kalau tak kat tidur sedar, sejuk musim ni juga boleh terhakir ke. Musim ni boleh terhakir lah sejuk pagi tu. Tambah malam kalau hujan pula, pagi tu payah nak bangun. Nak bangun pukul 5, nak bangun 5.30, nak bangun awal lagi pukul 4.30, lagi payah. Jadi itulah kehebatan daripada akidah. Jadi ilmu kalam dia pada perangkat permulaan Islam dulu, ilmu ini dibicarakan melalui perdebatan dan juga pertikaman lidah. Kalau awal Islam dulu, antara ilmu-ilmu ni jadi berkembang, jadi dibincang hangat kerana berlaku pertikaman lidah, berdebat juga. Daripada golongan-golongan yang terutama dalam masalah kalam-kalam Tuhan ni, yang dia bahas, yang dia debat, antaranya kalam Tuhan ni qadim ataupun baru. Itu yang antara dia isu dia debat. Isu yang hangat dia berdebat. Kalam Tuhan qadim, kalam Tuhan ni baru, hadis. Mana qadim ni sedia. Kita belajar sifat qadim, kidam tu. Wujud kidam, baqa' tu kidam tu. Qadim daripada perkataan kidam. Sedia. Allah Ta'ala sifatnya sedia. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ni beriktikad kalam Allah Ta'ala ni kidam ataupun qadim. Bukan baru. Yang dibincang antaranya seperti kalamullah, Al-Quran tu lah. Sebuah Al-Quran kalamullah. Ada nasyid lagi kalamullah, Al-Quran kalamullah lah. Jadi dia bincang Quran tu baru. Sehingga gitu bahasan-bahasan orang dulu. Dalam perdebatan dia, tak sebutlah lagi kumpulan mana, pihak mana, dia berdebat. Kalam Tuhan tu baru. Sehingga kan bacaan dia pun kalam yang dicatat tulis tu baru. Bagi pandangan, bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena berpegang betul lah, bentuk kertas, bentuk Quran, bentuk cetakan, bentuk tulisan tu memanglah baru. Tak ada orang nafi lah baru lah. Mari daripada makhluk benda baru. Tapi kalam Tuhan tu sendiri yang diterjemahkan dalam bentuk tulisan, yang kita baca tu bunyi tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalamullah. Itu yang maksudnya kita dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqad yang kita pegang ini, itulah yang katanya qadim. Bukan baru. Inilah yang ulama yang pendapat-pendapat yang lain ada yang mengatakan itu adalah baru. Juga. Berarti kalam ini namanya perkataan, kalam ini namanya percakapan. Percakapan. Oleh kerana itulah bila mana kita tengok kalam Tuhan, perkataan Tuhan ni dibahas dengan begitu banyak, maka berkembang. Dengan secara itulah berkembang lahirnya tokoh-tokoh yang memperjuangkan akidah ni masing-masing, pendapat masing-masing, pandangan masing-masing dengan hujah-hujahnya. Yang masing-masing ada belaka. Maka lahir berkembang. Itu namanya ilmu kalam. Batu namanya ilmu kalam. Jadi benda yang sama je. Sebab bila dia bahas tentang kalam Tuhan, dia akan pergi kepada sifat lain.
Dia akan sifat lain. Sebab itulah daripada kalam ni juga dia akan lahirnya juga bahasa-bahasa apa kalam Tuhan ni apa yang bersifat mutasyabihat, yang bersifat kesamaran. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Kita tengok fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja, ke mana saja kamu hadap muka kamu, di situlah kamu dapati wajah Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tu ayat-ayat yang antara contoh ayat yang dalam apa setengah-setengah pegangan mazhab pendapat dia takwil lagi. Ada setengah pendapat hujah-hujah dia tak takwil, dia pakai direct. Tangan-tangan lah dia kata. Tuhan sebut dah dia ni tangan dia. Tangan lah. Mana dia anggap Tuhan ni ada tangan. Wajah-wajah lah. Itu wajah Tuhan. Dia tak tahu sikit apa. Pakai wajah dulu. Pakai muka. Di situ kamu adab muka kamu. Di situ kamu akan berdepan dengan muka Tuhan. Muka Allah. Dia tak tahu sikit apa. Nak tuan-tuan dah. Dia tak tahu. Mana kata muka-muka. Jadi kita ni dalam kita belajar ilmu usuluddin, Tuhan ni ada muka kah? Bagaimana muka Tuhan? Muka supaya kita kah? Maka kita pun takwilah. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, di mana saja kamu hadap muka kamu, di situ kamu akan dapat wajah Allah. Allah Taala bukan berwajah seperti mana wajah makhluk. Itu yang kita takwil. Yang kita bahaskan lagi. Tak seperti mana wajah kita. Wajah Allah lah, bukan wajah makhluk. Jangan kata wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Bila wajah Allah sama dengan wajah makhluk, dia bermuka, berpihak, berbelakang dah tuan-tuan dah. Bermata, berhidung, berpipi, berleper, berempat segi macam-macam wajah. Itu dia panggil. Maka sifat Allah Taala ni adalah bersalahan. Mumasalahu dia tak serupa. Mukhalafatu lil hawadith. Dia ni bersalahan dengan benda yang baru. Memang kita nafi terus. Dalam Ahlussunnah mana serupa Allah Ta'ala nak samakan langsung dengan makhluk. Tadi nak bayangkan zikir Abu dengan makhluk. Itu hak usuluddin yang kita pegang. Jadi hak ni pula dia kata wajah-wajah lah. Tangan-tangan lah dia kata. Tak tahu dikira. Banyak lagi lah ayat-ayat dia. Itu sebab lahirnya ilmu ni. Jadi bila gitulah kitanya sebenarnya kita mendapat untung. Daripada orang-orang pembahasan dulu pun kita dapat untung. Sebab lahir ulama-ulama hebat dah, ulama silam ni tuan-tuan. Orang-orang dulu kan ulama besar, ulama hebat zaman ummah dulu ni, yang kita digelarkan ummah rabbani. Hak moto kita duduk guna ni sehari dua, sehari dua dalam bulan merdeka, bulan sambut mak hijrah ni. Ummah rabbani, negara harmoni. Merdeka pun ni pun orang guna moto ni dah. Bukan moto wai suku. Moto macam tema. Wai suku dah. Wai suku sakit kepala kat wai suku ni. Betul tak tuan? Bahasa sakit kepala kali tu Allah petang-petang kat kamar kalau hari Jumaat kat. Berapa mari nampak guling kat Petron betul latihan syuting. Dalam 30-40 orang puak dia tu kan pergi mengajar fikri telenggok atas tembok lah. Sama dia ada bahasa. Dan buat mana saya sapa kat gua batu ni dah. Jalan kita je makan lagi. Betul. Tengah nak gorek. Kena gelak-gelak sama-sama ngelaju dia ni. Suku. Kita lari dia, tak lari dia, tak repuh dia. Mari pada mau klik mana, penarik ke mana. Hari Jumaat sama-sama tak ni. Hak nerak-nerak, hak kaki metu alas belakang pun ada, hak sengging. Lagu tu lah, tu kita sakit kepala juga. Main motosikal ni pun. Teknologi mari sosok jenis brand tu mari motosikal jadi gila gitu, budak-budak gitu, kegilaan. Beli tu tak salah, benda tu tak salah. Penggunaan tu salah. Penggunaan tu salah. Mungkin ambo ada suti wai suku tu. Dia beli. Ada anak dah. Anak saya tak main, alhamdulillah lah. Ramai jatuh pun tak main motosikal belakang, tak beri. Dia beli
buku rumah gosok. Faedah apalah beli buku. Birah kau kan beli. Birah. Motor 3-4 butir. Ini buat koleksi. Vespa-nya beli, suku-nya beli. Tak naik mana, kau kerja peh ke raja tu, duduk ke raja tu. Main gosok. Koleksi mak kau ya kan? Masalah juga. Baiklah beli kereta tu. Ya, mahal. Mahal. Dah. Allah untung. Mula-mula timbul murah. Lalu ni jadi mahal. Dia buat mana? Dia pembekal token nampak barang tu jadi tu laku sudah. Naik Agos tak mana pun budak beli. Inilah orang kita dah. Nauzubillah. Tak habis-habis dak mainan mainan. Tapi baguslah sebahagian tu main motor pun ingat pada Allah, tak apa, ingat singgah masjid, mari bersyukur masjid Gombatu tu ramai singgah masjid. Tak apalah, alhamdulillah lah. Ada gitu rasa dia nak derak. Tu kita suka tu, derak. Jangan ganggu orang, jangan ganggu lalu lintas. Biar sopan, siapa masuk singgah masjid, alhamdulillah. Tengok orang kita tengok dalam berita tu dah. Mak motor juga tolong orang tu di mana jalan Gumusan ke mana. Daripada terbakar dalam kereta dah. Dan molek. Dia siapa tu kereta accident dia tarik penumpang tu daripada kereta sebelum dia hanu. Alhamdulillah mak motor juga. Jadi maknanya bukan semua buruklah. Masjid hamba tu penuh kalau nyeri. Motor-motor besar mari. Tengok tegur dia. Mari mana boh ramai-ramai ni. Ada jalan-jalan yang kita ni. Dah gimana? Tak tahu gimana. Dia jawab, tak tahu gimana lagi ni. Dah mari ni, dah tahu pakai gerok lah. Subhanallah. Dia gitu lah tuan, perangai dia. Dia pakai gerok. Kalau Kota Baru kat mana tahu pakai mari daripada Terengganu. Daripada Terengganu adalah orang tahu mana Kota Baru ke, Bancok ke, ala Kota Panjang ke, tak tahu gimana lagi. Pakai gerok lah. Subhanallah. Tapi bagus alhamdulillah dia singgah masjid memayasa ada. Itu bagus nak. Dia panggil kembara masjid jugalah. Mungkin dia cari pengalaman, cari tempat orang, Orang ada piti. Orang ada piti tuan-tuan. Tapi bagus dia tak lupakan Allah Taala. Itu kita pujilah. Yang tadi hak nerak atau juru tu kita doa dia. Kita bukan kita supuh dia. Kita lari dia. Subhanallah, masya-Allah budak ni. Kita mau puan lari. Bimbang kita Allah ramai. Menerak yang mari dia. Kereta lagi dia boleh potong kereta dah. Kita piung malah kiri meluah sikit dah. Orang putih lagi. Sesek dengan dia. Kalau kita tak lari kak, memeh side mirror kita sapu dia habis. Dia peteletan situ. Allah Akbar. Dan yang seterusnya antara lagi nama dia ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah. Ma'rifah kita panggil lah. Ilmu ma'rifah. Iaitulah kerana ilmu ini berkaitan dengan kita mengenali Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah ni bagi ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah. Iaitulah dengan kita kenal Allah, kita kenal Rasul. Itulah dia kena kenal dulu. Allah, kenal Rasul-Rasul. Yang mana tiap-tiap peringkat awal, setiap orang Islam di peringkat awal dia wajib mengenal Allah dan Rasul. Oleh kerana itulah hamba tengok kitab ni, sebenarnya kitab ni agak mudah. Bahasa dia mudah. Dia ditasahih di mana perakuilah tasahih ni oleh bekas mufti negeri Kelantan Datuk Hasbullah ni. Jadi maknanya mudah bahasa dia, kitab dia. Jadi kalau saya nak hitam mungkin hari ni saya pergi tengok balik lagi Kota Baru ni tak ada nak singgah dah Japar Rawak. Tak ada usaha tu pergi gelap kan. Nak tengok tengok jetih pula. Ada Rumi kau tak? Ada Rumi, Jawi dan Rumi. Kalau ada Rumi tu boleh lah. Tuan-tuan nak tengok juga. Bagi yang rasa nak kelih Rumi, takut nak kelih Jawi begitulah. Kalau rasa nak belilah. Tengoklah. Dan dia kata sebab peringkat awal mengenal Allah, kenal Rasul. Daripada yang mana perkataan arafah, perkataan makrifah ni dia panggil kenal. Kenal dulu supaya kita juga. Kalau kita tak kenal, mana kita nak besok dengan orang kalau dia tak kenal.
Nah, ambo pun kalau dengan tua-tua ni tak biasa sangat benar lagi ni. Nah. Maknanya kalau duduk dekat pun duduk dekat segitu lah. Kalau kenal benar kat putuk bila kau tu nak peluk nak gua sikit pun tak apa. Muka kenal dah. Muka ni ulu kita kenal muka kapung pasal akal lagi mula. Nah. Bukan kenal sini je. Nah, tapi lama putus jumpa pula sini. Pertemuan Tuhan beri jodoh. Nah. Jumpa sini pula. Jadi kenal lama dah. Lain kurang ekor lah. Kalau kita baru kenal sikit-sikit ni payah. Inilah contohnya bila mana Jibril dia pergi majlis ilmu Nabi ni. Nah, Jibril ni dia pergi dia menemui Rasulullah dalam bentuk seorang Arab. Nah, Arab Badui. Tapi dia mari dengan rupa yang kemah. Syadidu bayadi siyab. Syadidu sawadi sya'ab. Dia mari itu dengan pakaian jubah yang sangat-sangat putih. Jibril ni. Ya, Jibril ni dia pergi dengan rupa seorang lelaki Arab. Dia duduk majlis Nabi dia pula syadidu sawa di sya'ar, rambutnya terlalu hitam, tuan-tuan. Maknanya kalau hitam tu memang segok Kalau pun rambut ni putih dah ni tak seruak warna pun. Berminyak sarung warna pun dah. Berminyak sinar sikap gini pun tak comel macam. Apa orang muda hitam tengok tua-tua hak hitam lagi ni. Nah, hitam comel kan cuba api hitam comel. Berminyak pula kat semak kalau dah putih dah tak ada rambut lah mana lagi wak warna pun tak comel dah. Jawab dia minta maaf lah. Jadi malaikat ni dia gitu. Nah, lepas tu dia duduk rapat dengan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbatai. Dia duduk dekat sehingga kan lutut dia tu belaga dengan lutut Nabi. Tu kenal tu. Ada. Kenal maknanya ni sebuah nak royak orang tu kenal besok nak rapat. Ni sebuah kepala lutut ni rapat dengan kepala lutut Nabi, kepala lutut orang Arab tu. Nah. Wa wada'a kafai, dia meletakkan dua tapak tangan dia ala fakhizai, dia letak atas dua paha Nabi yang dekat. Maknanya kalau boleh letak tangan atas paha maknanya dekat benar. Kalau jauh kena junggang. Nah, supaya orang nak nikah dekat. Nah, maka dia bertanya Nabi hadis ni kan, kalau kita hadis tu Islam, iman, tanya iman, ya Muhammad ceritakan tentang iman, ya Muhammad ceritakan tentang Islam, ya Muhammad ceritakan ihsan, cerita hari kiamat hilang. Habis soalan gini dah secara ringkas dulu dia pun tak ada hilang. Mengikut ulama, mengikut kata setengah ulama, Sayyidina Ali 3 hari duk mikir. Sayyidina Ali mikir 3 hari tak kenal siapa dia lah orang tu. Pagi siang kata esok mending lagi aku tak kenal pasal dah orang kata cakap dengan saya sayang dia sahabat mu biasa kelih dia tak biasa kelih mai kapung mana tak tahu apa kasih tu lebar kau kasih tu pining kau mana orang nek kau kepala gajah kau tak kenal tak biasa kelih ni tak nampak tak pun kelih-kelih bab habis 3 hari ya. Tapi Nabi tanya Umar, ya Umar atadri manisail, hei Umar mu kenal ada laki-laki hak tadi. Umar kata Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dengan rasul dia saja yang maha mengetahui, yang boleh yang tahu. Maknanya Allah tahu, kamu yang tahu ya Rasulullah. Maka Nabi kata innahu jibrilu atakum, inilah Jibril. Baru Umar tahu Jibril. Badai kata awal-awal ni tu berapa lutut etek. Tahu awal-awal Jibril berkali pergi rapat etek orang ni. Inilah Rasulullah, dia boleh pergi dengan Jibril. Kita jangan harap Jibril mari kat kita. Mana aku malah jumpa Jibril. Yang senang buat yang kan. Jibril mari kat aku. Ngajar suti-suti aku. Bukan baru-baru orang Jibril nak mari. Malaikat ni pun tua-tua bukan turun sama ni. Bumi ni. Dia turun tu bi amri rabbika, dengan perintah Tuhan baru dia turun. Kalau Tuhan tak perintah, Tuhan tak izin, dia tak turun bumi ni. Sebab dia berada di alam lain, di langit tu. Disebut oleh ulama tempat beradanya malaikat di langit.
alam lain lah, kita sebut lain tapi alam lain juga. Nah, maka Allah Taala perintah baru dia turun. Supaya malam Lailatul Qadar dia turun, subuh dia turun. Semua kata dalam kitab kita baca ilmu usuluddin, pertukaran sih naik asar. Nah, masa-masa gitulah. Oleh kerana itulah Nabi pernah tanya Jibril, wahai Jibril, mu tak boleh turun ke acak kali sikit? Ayat Nabi ni nak kalau boleh nak jumpa sama dengan Jibril. Sebab Jibril lah teman Nabi hak yang rapat. Dan peristiwa Isra' Mi'raj dan sebagainya. Jibril ni dia rapat dengan Rasulullah, ketua malaikat yang ada 700 ayat tu. Yang kita duk baca. Setengah kita atau 600 ayat, 700 ayat Jibril itu saja. Jibril kata aku bukan turun dan juga bala tentera malaikat lain bukan turun dengan sesuka hati. Bila Allah Taala perintah baru dia turun. Patutlah dia turun jaga-jaga, bukan turun sama. Nah, masya-Allah tuan-tuan. Ada juga Jibril ni, dia cerita Jibril sikit dah. Dia jumpa dengan Nabi dengan rupa asal dia 2 kali, tuan-tuan. Jibril berjumpa dengan Rasulullah dengan rupa asal dia tak nyamar sikit rambut 2 kali. Yang pertama ketika dia turun pada langit ke bumi sekali. Dengan 700 ayat. Nabi pilih gitulah. Dengan 700 ayat tu, 11 ayat tu memenuhi timur dan barat. Baru 11 ayat. Allah Ta'ala bukalah hijabnya bila kata bila boleh kelih lah. Ni dia pak kekasih dia boleh melihat malaikat dia. 700 ayat kita mana boleh kelih. 11 ayat matahari naik, matahari jatuh. Baru 11 ayat. Dengan hak ekor 11 ayat itulah juga Jibril ni dahsyatnya kekuatan Jibril. Itulah dia baliknya dunia. Umat Nabi Lut alaihi salam. Hak dia balik dunia tu je likut habis. Umat Nabi Lut yang melakukan hubungan jenis sama-sama lelaki. Dia dengan ekor wujud sayap dia aja. Masa tu kalau ikut kata ulama ada 700,000 lebih kurang umat Nabi Lut yang tak beriman. Yang homoseksual dengan bangunan dia, dengan ayam itik, dengan kambing-kambing. Masa Jibril ikut pusing itu, ayam dia tepik ayam, kokang ayam pun bunyi. Dia ikut hak atas jadi ke bawah. Tuan-tuan dah gitu. Bayanglah, air bawah nak le atas. Tu dahsyatnya Jibril. Jibril dengan ekor sayap dia. Allah Taala izin. Ini hak umat. Jadi yang kedua, Jibril dia turun daripada dia menampakkan diri dia dengan izin Allah dengan rupa asal dia ketika di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha semasa peristiwa Isra' Mi'raj Nabi. Hak tu dengan rupa asal dia juga. 700 ayat. Dan Sidratul Muntaha tu Nabi melihat syurga tu. Nabi melihat syurga. Situ. Hak lain tu dia mari dengan rupa laki-laki. Hak pada zaman hak Nabi Lut tadi pergi dengan rupa pemuda yang amat tampan. Oleh kerana itulah penduduk umat Nabi Lut ni dia tengok dengan rupa yang sangat kacau Jibril ni. Maka dia nak ke dia lah. Nak ngomong dia lah maksud dia. Dia mari dengan tampan seperti Nabi Yusuf alaihi salam lah. Siapa gila. Orang tengok tu. Perempuan masa tu siapa jatuh gila kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dengan Siti Zulaikha. Tengok tuan-tuan. Kita jangan kata Tuhan buat makhluk jadi dah comel kan, sudah tak ada apa-apa kan. Hambak weh main. Hak ni pun gitu juga. Orang lelaki ni comel, ada panggil tampan, kacau. Sehingga kan hak ni, hak jenis hak perangai homoseksual ni nak ke dia, nak tekan, nak buat. Nak projek dia. Itulah sebab Tuhan balik bumi tu. Nauzubillah lah. Kita ni setahun ni pun apa comel tu. Mari comel lagi Tuhan buat agak. Gila nak jatuh tak sihat tino. Tuan-tuan dah. Inilah antaranya. Maka inilah peringkat awal kenal Allah, kenal Rasul. Bagaimana kaedah kenal Allah dan juga cara kita kenal Rasul untuk kita menguatkan akidah. Dan perkataan dari makrifat ni juga dengan perkataan kenal dia menjadi asas lah. Asas 5 minit lagi tuan-tuan dah. Asas kepada
awwaluddin ma'rifatullah. Ni bukan hadis. Setengah ulama kata ni bukan hadis. Di sini pun dia tak sebut sebagai hadis. Ada orang baca hadis ni bukan hadis. Katanya ada kata-kata ulama. Nah, tak apalah, kita pun tak disebut hadis, kita pun tak sebut hadis lah. Yang dikatakan sebagaimana kata-kata dikatakan. Awwaluddin ma'rifatullah. Mana tasihih mufti pun gitu juga. Jadi kita tak boleh nak pandai-pandai lah tuan-tuan. Tak supaya kita baca kitab tutup guru lama-lama ratus-ratus tahun. Tak. Saya Daud Patani ke apa ke. Tak disebut situ hadis Nabi. Hadis Nabi lah kita terima. Hamba pun baca. Ada orang tahu kata ni bukan hadis Nabi lemah kodok kau tak apalah. Kitab kita baca ni tu guru tulis hadis Nabi. Kita terima sebagai hadis Nabi. Orang ni tutup guru ni dia buat kitab tuan-tuan ratus tahun dulu. Dah ngajar Mekah lagi, Masjidil Haram lagi. Kita nak tikar mana dia. Tak, kita ni ngaji Allah. Besar buku 35 pun tak pernah habis lah mana. Besar buku 35 tu pun tak pernah habis lah mana je. Belik selah tutup dah. Tu je buku kita. Tulis selah berhenti dah. Orang ni mengarang lagi, mengaji lagi, menghafal lagi gini dah. Ratus tahun bukan suti kita. Berpuluh-puluh kita. Berpuluh-puluh anak murid, berpuluh-puluh guru. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, tok guru dia pun bukan sikit-sikit. 10,000 kata guru dia. Mengaji ya kita banyak ada ngaji. Seorang tok guru pun lagi tak perak dah. Orang dulu ngaji 10,000 tok guru dah. Beribu-ribu tok guru. Boleh buat kita seorang tok guru lagi tak perak. Ngaji tak ada habis, tok guru mati ya. Tok guru mati. Allah dah. Kita hamba dah sebut juga tu. Ngaji separuh jalan berhenti, ngaji berhenti. Tak habis kita ni tuan-tuan ngaji. Jadi inilah disebut Syekh Daud mengajar di Masjidil Haram. Syekh Qadir Mandili kita Penawati tu orang tenaga antara orang yang berada di Masjidil Haram lama mengajar pula dalam masjid tuan-tuan. Bukan senang kita pergi Mekah duduk dalam Masjidil Haram kita nak mengajar. Tuan-tuan yang dah pergi Mekah, pergi Madinah kat Mekah lah khususnya. Dia tiang ni ada seorang tu guru, tiang ni pahmaya ke tu tiang tu ada masjid besar kan. Dia ada halaqah dia situ tu Arab mengajar Quran, tu tajwid betul Fatihah, tu mengajar tafsir. Inilah antara dulu. Syekh Daud Patani antara orang petani siang ni dah. Duduk situlah orang duduk mengajar dari tu. Dia bukan barang-barang, orang ada lesen besar. Lesen besar daripada Masjidil Haram. Tuan-tuan, Allah Akbar tuan-tuan dah. Kita betul lah nak mengajar Masjidil Haram. Allah dah. Inilah hebatnya orang dulu dah. Kita terimalah. Kitab dia jadi panduan Nusantara hari ni dah, mana-mana tu orang-orang pengarang dulu-dulu. Dan inilah dia panggil awal-awal kita kenal Allah. Mula-mula agama ni kenal Allah. Mengenali Allah. Batulah pokok-pokok dia panggil. Pokok pembicaraan sifat ilmu usuluddin ni, pokok dia dalam perkara ketuhanan, perkara uluhiyah, rububiyah tu kita akan tengok dalam masa yang akan datang. Perkara gaib, yang nubuwah, perkara kenabian. Perkara kenabian kena ngaji, kena belajar juga, kena mendengar juga, kena melihat, kena membaca juga. Kalau kita tak kena beriman perkara kenabian, inilah jadi perangai orang ngaku nabi apa ni. Dia tak ngaji jawab dia tu. Ya. Dia ngaku dia nabi apa tu? Nabi Harun. Mana? Tuhan Harun. Ada ngaku Tuhan Harun mana? Nauzubillah, Allah akbar. Berlaku mana Johor, di mana ada berlaku Pahang. Terengganu kita pun, kerana kita hebat lagi ngaku Tuhan. Pak lain tu ada ngaku nabi lah. Terengganu lebih hebat lagi dah, ngaku Tuhan. Ada mula lah. Tapi tak tahulah kubur dia mana, atas langit ke mana tahu. Tak tahulah kubur dia atas langit ke mana, tuan-tuan tak tahulah.
Adat kata kat zahir kita dengan saat siapa dia mati dengan adat kita kata dia tu mati dengan kufur. Zahirnya. Itu sebenar hukuman dia tu di sisi Allah Taala kita tak tahu. Sebab dia tak ada nak berjumpa pun dengan guru, dengan jabat agama, nak taubat, nak gapo tak buat peristiharan. Dia ni balik pada Islam tak ada pun. Siapa dia mati. Sebab dulu ya dalam tempoh lama dulu hang ingat masa kerja jawab agama tahun berapa 80-an rasanya. Masa tu je usaha kita jabatan bawa ni IAP dengan apa dengan anak-anak murid dia pergi ke kem Bukit Keluan lama tu. Kem Seri Keluan tu buat majlis syahadah. Masa tu ramai-ramai pergi ambil dengan bah dulu. Bah Jepun masa tu, bah hijau Jepun. Ingat dulu kerajaan beli bah Jepun, bah tak ada kursi. Bah duk cacaran mula-mula. Bah beli Jepun kan pakai none gantung situ. Ada kursi sikit abu. Bah beli dulu kerajaan beli. Ingatlah kalau tuan pernah tengok pernah naik. Apa pernah naik? Orang Jepun je naik tak ada kursi bah je gantung. Dia ada gantung taring gitu ya. Baru Jepun ni dia kuat belajar. Gitu. Jadi dia kata denu, atas denu ramai-ramai atas tenor kecil besar tua muda tu syahadah seorang-seorang depan tu guru masa tu bawa daripada Batuna tu lupa nama tu guru di pondok-pondok Batuna tu SUK Tok Kodi mufti ada belako. Buat majlis supaya dia ni kembali kepada Islam, syahadah seorang-seorang mari perbarui syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul balik ini dah pagi atas balik dia batu 13 di atas tu guru pula orang jabat agama buat jadual ustaz Polon Cemak masa tu mula ni dah kena pergi ngajar usuluddin atau tu gurunya ngajar fiqh ngajar apa tauhid tak ada so pusingnya dia hamba habis tu guru. Hok mari tak pakar belako dia kata. Hok toh belako. Tak boleh lawan dia. Hok toh belako jawab agama mata. Akhir berkubur gitu kelah. Tak jadi kelah. Tak si kutuk guru. Dak masya-Allah tuan-tuan dak. Wallahu a'lam lagu mana lah. Siapa aku hari ni lagu mana pengikut dia anak-anak buah. Hok setara mana hok beriman hok kembali semula tak tahulah. Tak ada orang nestuh lah dia lah ni. Kalau dia usaha balik mula baliklah dia mula pakai jalan. Pergi ke masjid jemaah dan sebagainya dah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Sekadar tu qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna.